Selamat datang ke kelas Cikgu Wahid sekali lagi. Jadi sekarang kita akan bincangkan topik yang terakhir yang kita nak bahagian pemilikan lain perniagaan, iaitu usaha sama. Jadi cikgu sudah edarkan barang ini, bahan ini kepada anda. Jadi cikgu akan terangkanlah bagaimana contoh kalau anda nak menampalkan bahan-bahan itu. Tapi yang beza medium saja di sekarang ni, cikgu pakaikan publisher, cikgu gunakan publisher, anda semua gunakan kertas yang bahan yang cikgu bagi, potong dan tampal. Okey. Ada kepada Nur Isyirah, terima kasih kerana anda sudah menyiapkan bahan ini. Itu yang saya suka ni, Okey. Anda sudah menyiapkan bahan ini. Okey. Ya, tengok. Apa dia? Usaha sama ialah apa, kelas? Usaha sama ialah ni. Iaitu usaha sama itu merupakan suatu perkongsian strategik di mana dua atau lebih ramai individu atau syarikat bersetuju untuk menyumbangkan barang, perkhidmatan atau modal untuk membangunkan satu perniagaan untuk satu jangka masa tertentu. Itu usaha sama. Jadi syarikat-syarikat orang individu yang akan berjalan perniagaan ini, mereka bergabung. Pergabungan mereka ni melibatkan satu siapa yang kepakaran, barang ataupun keuangan. Biasanya kalau mereka menerima satu projek yang besar daripada syarikat gergasi ataupun kerajaan, contoh membina jalan raya Pan Borneo bernilai 2 bilion lebih, contohnya macam itu. Jadi satu-satu syarikat dia tak mampu untuk buat dia seorang sahaja, ada kekangan. Jadi dia akan mewujudkan lagi satu usaha sama singkat sehinggalah projek itu siap. Itu maksudnya usaha sama. Okey. Ini adalah satu bentuk perniagaan strategik ni. Okey. Apakah tujuan usaha sama? Okey, tujuan usaha sama kelas yang pertama, ini tujuan dia. Okey, tujuan usaha sama ialah satu, dia ingin berkongsi kos dan risiko sesuatu projek. Itu yang penting. Dia nak kongsi kos dan risiko sesuatu projek. Dia tak nak projek itu besar. Dia tak nak kelas, dia macam dia dia ada kekangan dari segi keuangan dia, dari segi kepakaran dia. Jadi dia membuka lagi syarikat itu usaha sama itu, perkiraan itu kepada orang lain. Dalam arti kata lain macam kongsi rezeki lah, kongsi rezeki. Jadi yang kedua, dia ada untuk meningkatkan kedudukan perniagaan dengan menguasai pasaran. Itu satu usaha sama juga. Contoh saya ni, dia nak kuasai pasaran. Saya bagi satu contoh lah saya yang baru-baru ni berlaku, iaitu bila kita dengar pergabungan syarikat telekomunikasi. Itu adalah salah satu usaha sama. Jadi mereka nak kuasai liputan telekomunikasi itu di banyak tempat, contoh di ni. Jadi dia dari kawasan yang dulu dia tak ada pemancar kawasan itu, dia akan bergabung dengan syarikat itu, jadi mereka berkongsi. Jadi liputan dia luas. Yang ketiga adalah perkongsian kepakaran dan menambahkan keuntungan perniagaan. Itu yang ketiga. Okey, apa ciri-ciri usaha sama? Kalau kita tengok ciri usaha sama ada di sini, iaitu satu. Usaha sama satu dia kelas adalah bersifat sementara untuk tujuan menyempurnakan sesuatu projek. Contoh saya bagi kata Pan Borneo, jalan raya Pan Borneo. Kita nak tengok dia nak buat jalan tu sepanjang daripada Teluk Melanau sampai ke Lawas sana. Jadi dia akan mengambil lama, itu panjang jumlah duit yang banyak dan masa yang dibagikan untuk buat projek itu singkat. Jadi satu syarikat yang tak kuat, dia perlu mencari rakan kongsi. Itu usaha sama. Okey. Rakan strategik. Yang kedua adalah pemilikan usaha sama adalah dikongsi bersama kedua-dua berdasarkan pemilikan ekuiti, perkongsian modal dan risiko bahan mentah. Risiko bahan mentah dan pengalaman aset-aset dan perbelanjaan. Jadi mereka setuju. Contoh kalau saya bagi satu contoh, macam saya bagi satu lagi contoh yang paling baik. Projek usaha sama Pan Borneo.
Jadi kalau ada satu syarikat engineering tu, dia ada kemahiran dalam apa? Dalam membuat jalan, tetapi dia ada kekangan modal dari segi untuk projek yang besar, dia tak ada aset. Contohnya Pico, lori. Dia boleh cari lagi satu syarikat yang boleh membekalkan Pico dan lori. Dia berusaha sama situ dari segi aset macam itu. Dan untuk batu dan bata, dia mungkin cari lagi satu syarikat usaha sama bentuk kuari untuk pastikan batu dengan ni. Jadi yang penting mereka akan berkongsi projek sehingga projek itu siap. Keuntungan ataupun risiko bergantung kepada perjanjian yang mereka buat. Okey. Yang kedua, kita tengok apakah kelebihan dan kekurangan usaha sama ni. Dia ada, ingat tadi, dia ada satu perjanjian strategik. Okey. Kelebihan yang pertama usaha sama ni kelas ialah, saya besarkan sikit ni agar ni nampak. Okey. 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 Kelebihan yang pertama adalah satu. Dia dapat membantu perniagaan untuk memperluaskan asas perniagaan di tempat yang baru. Itu yang baru di yang satu tempat. Jadi dia meneroki pasaran baru, membantu perniagaan untuk memperluaskan asas perniagaan dia di tempat yang baru. Dia ada ni. Yang kedua, kelebihan dia adalah dia dapat memenuhi keperluan keuangan dan tenaga kerja untuk menjalankan sesuatu projek. Jadi dia ada tenda yang besar, tapi dia tak ada kelemahan sesuatu, tak ada kepakaran pada satu lagi. Dia perlu rakan kongsi strategik ataupun rakan usaha sama strategik. Jadi dia memindahkan sesuatu benda itu kepada rakan kongsi dia mendapat ni. Yang ketiga ialah untuk meningkatkan pengeluaran kerana pasaran adalah lebih besar dan akan meningkatkan keuntungan syarikat. Itu satu lagi usaha sama strategik istilah dia. Contoh saya kata pergabungan syarikat telekomunikasi di Malaysia yang baru-baru ni, dia kata macam Axiata, dia bergabung dengan Digi. Sebab dia tahu Digi adalah satu syarikat luar, orang luar yang mempunyai teknologi yang tinggi. Dan kalau kita tengok di daerah kita Dalat ni, daerah kita Dalat Mukah ni, Digi adalah dia punya yang baik, yang dia punya perkhidmatan telco yang terbaik, yang bagus. Okey, jadi bekerjasama. Jadi untuk menguasai pasaran. Yang keempat ialah mendapatkan teknologi baharu dan terkini dengan bekerjasama dalam pengeluaran. Itu yang ini mudah. Macam saya kata lagi, teknologi pergabungan telekomunikasi ni juga. Okay. Yang kelima ialah mudah untuk mendapatkan bahan mentah dan sumber-sumber lain daripada syarikat usaha sama. Okey. Contoh, saya bagi satu contoh yang ni kelas dalam buat dalam membuat jalan raya Lebuh Raya Pen Borneo tu, contoh dia syarikat yang memerlukan batu, batu dan jalan dan sebagainya. Dan dia kalau ada dia untuk melancarkan program ni, dia punya proyek, dia kena cari kuari, syarikat kuari, iaitu syarikat yang ada batu ataupun yang membekalkan batu-batu dan sebagainya, simen dan sebagainya. Dia akan berusaha untuk membuat perjanjian ataupun usaha sama dengan syarikat ini. Jadi agar dia punya perjalanan perniagaan dia lancar. Okey. Dan yang keempat kelebihan sesama ni harta individu, aset serta pegangan dalam syarikat asal dikekalkan. Dia tidak mengacau apa-apa. Sebab mereka ni, maksudnya syarikat asal tu aset dia tidak diganggu. Dia liability ataupun tanggungan mereka adalah berdasarkan kepada perjanjian ataupun aset semasa syarikat yang ditubuhkan sahaja, perniagaan yang ditubuhkan. Okey. Dalam pada itu ada juga kekurangan usaha sama ini. Yang pertama ialah sebab berlakunya perselisihan faham antara pihak yang terlibat dalam usaha sama. Ini biasa. Kalau orang dalam perniagaan kalau mereka tak jelas dalam perjanjian dan sebagainya, dan adalah berlaku tak puas hati pihak yang satu lagi pada satu lagi. Dan adalah unsur
mensabotaj, tidak akan aku berperjanjian. Ini yang akan menyebabkan satu projek itu akan gagal. Okey, yang kedua adalah misi yang berbeza di antara pihak yang bergabung menyebabkan berlakunya konflik. Ini macam satu lagi. Contoh saya kata syarikat, mereka ada satu projek mega, iaitu buat jalan raya. Dia nak gabung dengan satu syarikat yang dia pergabungan dengan satu syarikat keuangan, sebab alasan awal dia nak senang untuk dapatkan pinjaman bank ataupun aliran tunai dari satu syarikat keuangan. Jadi keuangan dengan jalan adalah satu benda yang berbeza. Jadi itulah mereka ada satu konflik nanti. Dia tak faham dengan satu yang ni, jadi itu yang akan menyebabkan mereka akan perselisihan faham akan berlaku. Konflik begitu. Okey, yang ketiga ialah perbezaan budaya dan cara kerja yang berbeza di dalam menjalankan perniagaan. Ini biasa saja kalau kita nak buat usaha sama mengambil projek di negara luar, di luar kawasan kita. Kita kena tidak tahu apakah cara kerja orang di sana. Contoh kalau kita nak buat kerja di Afrika, budaya orang kerja Afrika macam mana? Walaupun tenda ataupun keuntungan, potensi keuntungan daripada satu projek itu adalah tinggi. Maksudnya kita tak tahu budaya kerja mereka lagi. Okey. Yang keempat ialah pembahagian liability yang tidak sama rata. Okey, pembahagian liability yang tidak sama rata. Jadi yang ini akan menyebabkan tidak puas hati nanti sama rata. Jadi syarikat yang utama, siapa yang dapat tanggung liability lebih, dia akan bayar lebih hutang nanti. Okey. Yang kelima ialah menanggung risiko yang tinggi, terutama jika rakan usaha sama datang dari negara asing yang kita belum kenali asal budaya. Dan yang terakhir adalah tindakan operasi perlu melibatkan kedua-dua pihak terdahulu. Alright. Jadi itu adalah antara 6 kelebihan dan 5 kekurangan usaha sama. Sekarang kita tengok kita punya nota sudah lengkap. Jadi nanti saya tidak akan print yang ini, tapi saya akan buat dalam bentuk video. Saya akan share dalam YouTube untuk anda melengkapkan video nota anda, sama ada tengok video yang cikgu sediakan ini, atau anda ada soalan ataupun anda gunakan buku teks.